Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih peneraju majlis yang saya hormati, kombinasi kehakiman, pendukung kebenaran, penjaga masa yang setia dan seterusnya. Hadirin sidang warga dewan yang dimuliakan Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin terbilang. Begitulah bunyinya maudhu syarahan saya pada pagi yang mulia ini. Sebelum kata melancarkan bicara, izinkan saya mendefinisikan frasa penting yang terkandung dalam maudhu syarahan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lelaki yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul terakhir, membawa ajaran Islam dan menyebarkan dakwah Islamiah untuk umat manusia bagi memperoleh kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Manakala frasa penting pemimpin terbilang menurut Kamus Dewan edisi keempat merujuk kepada orang yang memimpin yang terkenal dan boleh memberi pengaruh kepada individu lain di dalam sesuatu pertubuhan serta menjadi contoh dalam sesuatu bidang. Pengutusan Rasulullah SAW ke dunia merupakan satu rahmat kepada sekalian alam. Baginda bukan sahaja berperanan sebagai seorang rasul, tetapi juga sebagai pemimpin negara, ketua keluarga, imam, ketua angkatan tentera dan sebagainya. Kepimpinan Rasulullah baginda seperlulah kita menjadikan iktibar dalam kehidupan seharian kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, meniti wacana fikrah saya yang pertama, kehebatan pemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kehebatan Nabi Muhammad telah diiktirafkan di seluruh dunia melampaui batasan masa dan zaman. Menurut kajian yang dijalankan oleh pengaji barat pada tahun 1978, iaitu Michael H. Hart, beliau telah menyaraikan serata pemimpin terkemuka dunia. Rasulullah diletakkan di tempat yang pertama sebagai pemimpin teragung di dunia. Manusia hingga kini masih menjadi Rasulullah sebagai sumber inspirasi dan pedoman. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan yang baik hari akhirat, serta ia pula menyebut mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Hadirin dan hadirat yang budiman, meniti wacana fikrah saya yang kedua ialah kepimpinan Rasulullah sebagai seorang rasul. Sebagai seorang rasul, baginda telah menunjukkan contoh yang terbaik dalam dakwah kepada manusia. Sifat kesabaran dan ketabahan baginda ini kita dapat lihat dengan jelas dalam peristiwa dakwah di Taif, di mana Rasulullah dilontarkan dengan batu oleh puak Bani Thaqif, termasuk kanak-kanak, orang miskin dan juga hamba abdi. Akan tetapi Rasulullah tetap tabah dalam meneruskan dakwahnya dan tidak pernah berputus asa menyeru manusia mengikut perintah Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah sekalian, meniti wacana fikrah saya yang ketiga ialah Rasulullah sebagai pemimpin negara. Rasulullah amat menghargai pendapat serta teguran orang bawahannya serta ketua keluarga. Sebagai ketua negara, baginda tidak segan untuk bergaul dan rakyat biasa tanpa mengira status sama ada fakir miskin, kanak-kanak dan hamba. Bahkan dalam peperangan Khandaq umpamanya, baginda mintai sahabat-sahabat untuk menggali parit sebagai tubuh baginda penuh debu dan tanah. Ini telah
Ini telah dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami yang bermaksud ketua sebuah kaum adalah yang sentiasa berkhidmat untuk mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya wacana fikah saya yang terakhir adalah Rasulullah sebagai pemimpin keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga, Rasulullah menunjukkan pimpinan yang baik dalam mengurus rumah tangganya. Sebagai seorang suami, Rasulullah amat bertimbang rasa dan bersedia membantu keluarganya. Banyak kerja yang dilakukan dengan tangannya sendiri, seperti menjahit pakaian, maupun memerah susu kambing. Baginda sangat marah kepada suami yang memukul isterinya. Sikap baik Rasulullah terhadap isteri ini diakui sendiri oleh isteri baginda Aisyah yang diriwayatkan. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun memukul isteri dan pembantunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya mengambil kira keempat-empat wacana fikah saya sebentar tadi, maka dapatlah dibuktikan bahawa sememangnya Rasulullah SAW adalah pemimpin terbilang dan tiada tandingnya. Maka dengan itu, marilah kita sama-sama mencontohi kepimpinan Rasulullah dan mengerti pesanan baginda dan hadis yang bermaksud setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dinyatakan mengenai kepimpinannya. Akhir kalam, mari kita sama-sama renungkan mengapa didamba taman hidup seistimewa Khadijah. Jika diri tak sempurna Rasulullah, kalau diri sezalim Fir'aun, mana mungkin menjadi pemimpin Rasulullah? Tak guna ada mata kalau tak dapat melihat, tak guna ada hati, tak tahu menilai. Rasulullah SAW pemimpin terbilang, menjadi contoh sekalian alam. Sekian, terima kasih.